Yahudi sangat memuliakan Baitul Maqdis. Kalau kita lihat rasul-rasul mereka banyaknya datang daripada sana. Ketika Nabi Allah Ibrahim, yang daripada keturunannya ada 2 keturunan, iaitu Bani Israel dan juga Bani Ismail. Daripada Ishak lahirlah Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Ilyasak sampailah kepada Isa. Dan kalau kita perhatikan, mereka banyak berkembang di Baitul Maqdis. Dan Yahudi diberikan kepada mereka kitab yang berhebat, iaitu kitab Taurat. Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap Baitul Maqdis ketika solat di Madinah Al-Munawwarah, kerana untuk menarik orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengikut agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi tidaklah membawa agama baru tetapi meneruskan kesinambungan syariat rasul-rasul yang terdahulu. Dan bila mana Nabi solat menghadap Masjidil Aqsa, dinyatakan selama 16 bulan, ada mengatakan 15 bulan. Tetapi sifat manusia ada rasa rindu kepada tempat tumpah darah dia. Setiap kali nak solat, Nabi pandang ke langit, ya Allah, aku rindu, lama dah tak tengok Masjidil Haram. Dan ketika beliau melaksanakan solat asar di rumah seorang Ansar di Yathrib atau di Madinah, ketika dia nak solat, qad nara taqalluba wajhika fis sama', dia pandang ke langit dan dia pandang ke langit, menunjukkan dia rindu kepada Masjidil Haram. Allah faham naluri hati hamba dia. Ketika Nabi di sujud yang kedua pada rakaat yang pertama, turunnya ayat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan diri kamu ke Masjidil Haram. Lalu Nabi bangkit daripada solatnya, bertukar kiblat 360 darjah menghadap ke arah Masjidil Haram. Lalu tempat Nabi solat tadi dinamakan Zulqiblatain, yang empunya 2 kiblat. Sebab itu bagi mereka yang pernah pergi ke Mekah, asalnya tuan-tuan, Masjid Quba tu dia menghadap ke arah Masjidil Aqsa yang bahagian belakang tu tuan-tuan, yang bahagian ada bumbung tu. Dan kalau kita pergi di Masjid Nabawi, kalau kita tengok di tempat asal tapak Masjid Nabawi dekat mihrab atau raudah tu, kita akan nampak asalnya kiblat itu adalah Masjidil Aqsa. Bermula pada hari itulah Nabi menghadap ke arah Masjidil Haram. Lalu Yahudi mengatakan, sebelum Yahudi sangat suka akan Nabi solat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, dia berkata, mengapakah Muhammad tukar pula kiblat ke arah Masjidil Haram? Lalu Allah menyebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bahawa yasyrik dan maghrib itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebutnya bulan Syaban dikaitkan dengan peristiwa pertukaran kiblat. Dan pada 10 hari bulan Syaban turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kamu berpuasa sebagaimana yang difardukan orang yang lebih dahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Bermula pada hari itulah, pada 10 Syaban, Nabi sentiasa menanti kehadiran anak bulan Ramadan. Sebab Ramadan itu disebut sebagai bulan pengampunan. Ramadan itu disebut sebagai bonus bagi umat Islam. Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Iman, bulan mendidik iman. Dan Ramadan juga disebut sebagai bulan ukhuwah,
bulan penyatuan hati-hati manusia. Maka Nabi tak sabar-sabar untuk dapatkan bonus kelebihan pahala dan juga pengampunan dosa, dan sentiasa menantikan kehadiran Ramadan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang statusnya adalah hasan, maka Nabi membaca akan doa ini bermula pada Syaban sampailah bulan Ramadan. Doa yang saya baca tadi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, nampakkan anak bulan Ramadan, nampakkan anak bulan Ramadan. Ramadan akan disebut bulan pengampunan, Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan yang diberikan kehebatan dalam beribadah, diberikan pahala. Nabi terus membaca sampailah bulan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan, kita buka YouTube, cuba tengok Sudais dalam doa 10 akhir Ramadan. Doa ni dia akan dibaca, Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbuna rabbuka Allah. Dalam doanya, tuan-tuan, yang kita lupa Ramadan, Syaban dah meninggalkan kita, dan kita telah pun berada pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan nakkan doa ni, boleh pergi ke YouTube saya, type nama saya Zulkarnain Hamzah, ada di ujung dia ada official, saya ada tulis doa melihat anak hilal. Saya rasa dia hantar pada tangan, dia tolong share dekat jamaah. Dan jangan share saja, like sekali tuan-tuan. Jangan like saja, jangan lupa subscribe sekali saja. Baik, doa ni dibaca oleh Nabi sampailah datangnya bulan Ramadan, dan di akhir-akhir Nabi membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna ya Ramadan. Ya Allah, berkati ku bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan panjangkan umurku sehingga bulan Ramadan. Disebutkan bahawa hadis ini statusnya adalah dhaif. Hadis ini lemah. Hadis lemah kerana perawi tidak dikenali. So beramal tak ada masalah selagi dia baik. Kita disuruh berdoa dan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Tetapi yang disebut riwayat daripada Imam Ahmad yang diisnadkan sebagai hasan sahih, iaitu Allah yang disebut Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakan aku sehingga datangnya Ramadan, sejahterakan Ramadan bagiku, dan terimalah diriku ibadah yang kami lakukan pada bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, bermula pada malam ni kita dah masuk orang yang berada pada bulan Ramadan. So ucapkanlah alhamdulillah di pagi pertama Ramadan. Apa kita buat? Setelah kita bersahur, kita ambil sunnah Nabi, kita berbuka, kita makan makan apa tuan? Rutab lah, rutab. Bukan kurma rutab. Sebab ada kurma daging, ada kurma ayam tu. Ambil rutab. Sebab buah tamar ni ada tiga nama. Kalau dia masak ranum, dipanggil rutab. Kalau dia kering, dipanggil tamar. Yang berkerut-kerut tu, kering tu dipanggil tamar. Kalau yang muda tu, selalu kita tengok ibu buah air batu tu, dipanggil malak. Dalam hadis Nabi berbuka dengan rutab. Ya, dan sahur besok kita buka dengan rutab. Kemudian pada selepas saja masuk saja azan subuh, orang pertama kita jumpa isteri kita lah, anak-anak kita, sebutlah ahlan ya Ramadan, ahlan ya Ramadan. Dan jangan lupa ketika kita berbuka puasa nanti, kita ambil satu daripada sunnah Nabi SAW, satu doa yang statusnya juga adalah hasan, iaitu ketika berbuka, zahara zama'u wa batallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang, urat-urat yang kering telah basah, pahala yang dijanjikan Allah insyaallah. Yang ni tuan-tuan sunnah ya.
Kita nak baca Allahumma lakasum tu tak ada masalah. Walaupun statusnya dhaif, lemah, tetapi boleh kita baca. Tetapi kita nak pahala banyak ke pahala sikit? Falahu ajru mi'ati syahid. Hidupkan sunnahku, dapat pahala 100 pahala orang mati syahid. Nakkan kelebihan pahala tu, ambil yang sahih. Nak makan, Allahumma lakasuntu bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhaif pun dhaif lah, janji dia tu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan buat tamat, minum air, terus baca zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Ikut sama-sama tuan-tuan. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama'u, ikut, wabtallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini boleh membakar semangat juang kita untuk jadi Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Nak dapatkan doa-doa ni tuan-tuan, boleh pergi dekat YouTube saya. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.